Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah. Syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberikan umur, diberikan rezeki untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus kita berada di atas dunia yang sementara ini. Dan seperti biasa kita mengadakan kuliah online kita masih lagi dalam suasana PKP, dan insya-Allah ya nanti akan tukar pula perak ni PKPB kan. Jadi macam-macam lah. Ya, mudah-mudahan kita semakin lama dipermudahkan urusan. Ada orang tanya pada saya, Ustaz, PKP itu apa? Perintah Kawalan Pergerakan. Kalau B, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi macam-macam. Kita kena ambil tahu lah apa dia yang kata PKP, PKPB, PKPP, PKPD. Kena ambil. Tapi ada orang pula cakap kat saya, Ustaz, PKP itu apa? Saya kata Perintah Kawalan Pergerakan. Dia kata tak, pening kepala PKO. Itu PKP kata dia. Wallahu alam, tu kata dia lah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, insya-Allah kita sambung daripada surah An-Nisa ayat yang ke-23. Masih lagi membicarakan tentang orang yang kita tak boleh kahwin. Dengan siapa yang kita boleh kahwin, dengan siapa yang kita tak boleh kahwin. Sebab ramai lagi yang tak faham ni, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang bukan pasal tak faham saja, tak nak ambil faham, ataupun buat-buat tak faham. Ada pula kata, Jamilah kata, hebat tajuk Datuk. Hebat tuan-tuan, tajuk tu penting. Isi tak ada apa pun, tajuk saja. Aduh, makan dalam punya tajuk tu. Alah tuan-tuan. Baik, Allah Ta'ala berfirman di akhir ayat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-23, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtain illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Baik, Allah Ta'ala menyebut di dalam ayat ini dengan siapa lagi yang kita tidak boleh berkahwin. Kata Allah, dan isteri-isteri anak kandungmu yang laki-laki, dan jangan kamu mengumpulkan dua saudara perempuan dijadikan isteri, dijadikan madu, kecuali benda-benda yang dah lepas zaman jahiliah dulu-dulu yang telah lampau. Sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sidang penonton yang saya hormati, kita masuk dengan siapa lagi yang kita tidak boleh berkahwin, yang tidak batal ais sembahyang dengan kita, yang tak boleh berkahwin dengan kita, ialah isteri atau suami anak-anak kita yang lahir daripada aslabikum, yang lahir daripada tulang, daripada sulbi kita, memang darah daging kita betul. Anak kita tu, anak kandung kita, anak kandung kita lah. Macam saya ni ada anak laki-laki. Anak laki-laki tu anak kandung saya. Satu hari anak kandung saya ni, kita berbual lah, nama anak saya tu Irham. Nama anak saya tu Muhammad Nadirul Irham. Okey. Jadi satu hari Nadirul Irham ni dia berkahwin. Maka isteri dia tu, perempuan tu, adalah menantu saya. Maka saya tak boleh kahwin dengan menantu saya. Sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai bila-bila pun dia menantu saya. Tak boleh saya kahwin dengan dia. Serupalah Kak Zah ni ada anak perempuan. Nama anak Kak Zah tu Z. Kak Zah Azizi. Anak dia Kak Zah Azizah. Anak dia Zizi. Satu hari Zizi ni kahwin pula dengan Z. Maka Kak Zah ni dengan suami anak dia, merangkap menantu Kak Zah, ialah menantu. Dengan Kak Zah ni sampai bila-bila pun tak batal ais sembahyang. Sebab Z tadi pernah berkahwin dengan Zizi, anaknya Kak Zah.
Jadi dipanggil sebagai anak kandung. Sebab itu berhati-hati dengan anak tiri. Anak tiri bukan anak kandung kita. Contohnya apa? Contohnya saya ni Kazim bin Ilyas. Sebut betul-betul Kazim. Bukan Kazim. Kazim lain tuan-tuan. Dia zo. Kazim. Bunyi di mana? Zo. Bunyi tebal. Kazim. Muhammad Kazim. Sebut betul-betul. Saya Kazim bin Ilyas. Katalah saya ni berkahwin dengan janda. Ni orang rumah harap-harap dia tak tengok lelah saya ni tuan. Kamu jawab pula saya Kang. Aduh. Contoh, jangan marah pula. Katalah saya ni berkahwin dengan janda anak seorang. Janda tu anak seorang. Apa nama janda tu? Buburlah Mastura. Anak lelaki dia ada. Nama anak lelaki dia Osman. Saya kahwin dengan Mastura janda. Kalau janda Mastura lain pula. Mastura janda ke janda Mastura? Mastura janda lah. Okay? Sebab tu kita sebut leha janda. Jarang kita sebut janda leha. Kan? Janda di hadapan tu orang lelaki di belakang. Janda si Osman. Nampak? Jandanya si Osman. Janda Osman tu. Tapi kalau Osman janda, lain macam tuan-tuan. Osman duda baru betul. Begitu juga. Mastura janda. Maknanya, Mastura tu janda. Saya kahwin dengan Mastura si janda ni. Dan dia ada anak laki-laki nama dia Osman. Jadi Osman dengan saya jadi apa? Osman dengan saya, dia anak tiri saya dan saya bapa tiri dia. Batal dah air semayang ustaz? Nak batal kejadah apanya, saya jantan dia pun jantan. Memang tak batal lah. Aduh, soalan tu pun. Satu hari Osman ni berkahwin dengan seorang perempuan. Namanya apa? Namanya Aminah. Osman, anak tiri saya, berkahwin dengan seorang perempuan namanya Aminah. Maka saya dengan Aminah bukan dikira menantu. Bukan menantu tiri kot. Orang kita panggil menantu tiri lah. Dia bukan menantu saya. Sebab si Osman hanyalah anak tiri saya. Habis tu ustaz, ya, siapa bapa mertua kepada Aminah? Bapa mertua kepada Aminah ialah bapa kandung si Osman. Tapi bapa kandung si Osman dah mati ustaz. Kalau dah mati maknanya dia tak ada bapa mertua dah lah. Bapa mertua dia dah matilah. Habis tu ustaz siapa dia? Saya ni cuma bapa mertua tiri. Batal air semayang saya dengan si Aminah tadi. Batal. Katalah Osman mati, saya boleh ambil pula isterinya si Osman tadi jadi isteri saya pula. Jadi berhati-hatilah. Okey, tuan-tuan yang saya hormati. Jadi akak-akak, ini ingat betul-betul ni, akak-akak yang sedang menonton rancangan kita ni, menonton rancangan macam TV pula, yang sedang menonton FB kita ni, tak kira lah siapa, Ita Shah ke, Madam Ifah ke, Emma Ahmad ke, Fitrah Ahmad ke, siapa-siapa sajalah. Kalau kita ada mertua tiri, kalau suami akak ada bapa tiri, suami akak, bukan akak, suami akak, suami akak tu ada bapa tiri, maka akak dengan suami, dengan bapa tiri suami batal air semayang.
Tapi kalau bapa kandung suami itu mertua, tak batal. Bapa kandung suami datang ke rumah, maka tak payah pakai tudung, tak apa, dia bapa mertua. Waalaikumsalam, bapa mertua datang. Oh ayah, masuklah. Ayah pun hulurkan tangan. Hulurkan tanganmu kawan, aku takut tenggelam. Bapa mertua pun hulur tangan. Maka menantu pun sambut. Apa khabar ayah? Kabar baik nak. Masuklah ayah. Baik. Ini siapa ni? Ini bapa suami saya. Oh, bapa mertua. Ya, bapa kandung suami saya. Oh, bapa mertua lah. Patutlah awak tak pakai tudung. Yelah, bapa mertua bukan boleh kahwin. Tak boleh kahwin. Masuklah bapa. Duduk bapa. Saya bikin kopi. Okey. Datang pula yang lain. Ni cerita lain pula. Ni cerita nombor 5 persiaran 6 pula tuan-tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu Aiman? Cuba tengok. Anak dia pun berlari pergi tengok. Mak, Tok Wan datang. Tok Wan. Maka perempuan tadi pun berlari masuk dalam bilik. Dicarinya tudung bawal, tudung siakap, pakai tudung. Anak dia tanya, mak, kenapa pakai tudung? Kan Datuk Wan yang datang. Memanglah itu Tok Wan, tapi dia bukannya bapa mertua mak yang betul. Dia tu ialah bapa tiri kepada ayah kamu. Jadi dengan mak ni batal air semayang. Dia bukan bapa mertua kandung, dia bukan bapa mertua betul, dia bapa mertua tiri je. Batal air semayang. Habis tu mak nak buat apa tu? Kenapa mak tak buka pintu? Mak bercakap di tingkap saja. Sebab ayah kamu tak ada. Mak nak kena minta izin ayah dulu. Kalau ayah kamu bagi izin dia masuk, bagi dia tahu dia masuk, bolehlah mak masukkan. Kalau ayah tak izin, tak boleh lah. Nampak? Si isteri tadi nak minta izin daripada suaminya bagi orang luar nak masuk dalam rumah dia. Jadi kenapa yang mak tak bersalam dengan Tok Wan? Tok Wan tu ialah bapa mertua tiri mak. Mak tak boleh salam dengan dia. Kenapa mak pakai tudung habis tutup aurat cantik ni mak? Sebab dia tu bapa mertua tiri mak. Dia bukan bapa mertua kandung. Dia tak boleh tengok rambut mak, dia tak boleh tengok tengkuk mak, dia tak boleh tengok lengan mak. Mak kena tutup aurat. Oh, patutlah mak tak salam hari raya lepas. Memang bukan kata hari raya je mak tak salam. Hari Taipusan mak tak salam, tahun baru Cina pun mak tak salam, hari Christmas pun mak tak salam dengan bapak tu. Nampak tuan-tuan? Jadi di sini kita kena faham. Akak-akak kena faham. Laki-laki itu siapa dengan suami kita? Kalau laki-laki itu ialah bapa kandung suami kita, no problem. Tetapi kalau laki-laki itu ialah bapa tiri suami kita, berhati-hati. Berhati-hati di jalan raya. Okey, ni tu lagu raya tuan-tuan. Okey, tu lagu raya. Hari raya, hari yang mulia, amat berarti kepada kita, tua, muda, miskin dan kaya, menyambutnya dengan gembira. Berhati-hati di jalan raya. Macam pernah dengar suara tu. Jadi akak-akak berhati-hatilah bila kita ni ada bapa mertua tiri. Jangan main redah je kak. Begitulah juga abang-abang. Kalau isteri kita mempunyai mak tiri, abang-abang berhati-hati. Contohnya saya ni tuan-tuan, saya ada isteri. Isteri saya tu pula ada mak tiri. Bapa dia kahwin 2, kahwin 3, mak dia 2-3 orang. Maka mak mertua saya siapa? Mak mertua saya ialah mak isteri saya. Mak isteri saya tu mak mertua saya.
Kalau mak tiri dia, mak muda dia, mak nombor 2, mak nombor 3, yang tu bukan mak mertua saya tak boleh bersalam dengan dia orang, tak boleh tengok aurat dia orang. Malah saya boleh berkahwin dengan mereka kalau mereka telah diceraikan oleh bapa mertua saya. Berhati-hati di jalan raya. Sekarang ni tuan-tuan, kita ni main tibai je, asal mertua kita balon. Asal apa salam aku suka je kan, ini mak mertua saya lah, bapak mertua saya lah. Betul lah, cuba tengok bapak mertua, mak mertua, cuba tengok itu bapak mertua tiri ke tidak. Kalau bapak mertua betul-betul, tak apa. Yang kita tak nak ialah mereka itu ialah bapa ataupun mak tiri kepada suami atau isteri kita. Yang tu yang kena berhati-hati. Okey Ustaz. Saya ada suami. Sebelum tu Ustaz, saya perkenalkan dulu diri saya. Silakan. Nama saya Laila. Laila Isabella ke? Tak. Laila Majnun. Oh, Laila. Okey, masalah Laila. Saya Laila, Ustaz boleh panggil saya Puan Laila. Okey, Puan Laila. Suami saya namanya Muhammad Nur. Ya. Suami saya dah meninggal Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Soalan saya, ya. Saya sebagai balu, boleh tak saya tinggal serumah dengan bapa dan mak mertua saya sedangkan suami saya, anak mereka dah meninggal? Dalam tempoh iddah. Kalau selama ini kakak duduk dengan suami akak, arwah suami dengan mak mertua satu rumah, tiba-tiba suami meninggal, maka haruslah kepada akak duduk di rumah itu menghabiskan iddah akak. Dan mak bapak mertua akak tak boleh menghalau akak keluar kalau akak tak ada apa-apa masalah. Penghormatan kepada orang yang di dalam iddah ialah menghabiskan iddahnya di tempat dia dengan suaminya. Habiskan dia di situ. Iddahnya 4 bulan 10 hari. Jadi kalau menantu kita tinggal serumah dengan kita, anak kita meninggal, maka biarlah menantu tu duduk dengan kita 4 bulan 10 hari. Jangan tuan-tuan panggil dia pula, Laila, disebabkan laki kau dah mati, tak payahlah kau duduk dengan kita orang, kau boleh berambus. Jangan. Dia dalam kesedihan, dia dalam keadaan ingatan yang macam-macam, maka biarlah duduk dengan kita mertua dia, kita jaga dia. Tambah-tambah dia pula ada anak, itu cucu kita. Okey, soalannya saya dah faham. Soalan kedua saya Ustaz. Ya, silakan Puan Laila. Masalahnya tak lama selepas itu mak mertua saya pula mati. Bolehkah saya tinggal dengan bapa mertua saja berdua di dalam rumah tu, sedangkan mak mertua saya sudah meninggal dunia? Jadi kalau ikutkan, haruslah. Tapi masalahnya Ustaz, bapa mertua saya ni dah lain macam dengan saya. Lain macam mana? Dia macam nak ambil kesempatan dengan saya. Contoh, macam dia bercakap tu macam nak ngorak saya. Akak perasan kot? Tak adalah perasan. Kadang dia panggil itu dengan panggilan mesra, kadang dia duduk dekat, kadang-kadang. Jadi soalan saya Ustaz, boleh ke saya ni bekas menantu dia kahwin dengan dia Ustaz? Tak boleh, haram. Tapi saya bekas dia Ustaz. Bekas tak bekas? Kau ingat ni bekas basuh tangan ke?
engkau sebagai Puan Laila adalah menantu dia sampai bila-bila, walaupun suami dah meninggal. Maksudnya akak dengan bapa mertua akak tak boleh kahwin sampai bila-bila. Tapi dia cakap macam boleh je, sebab isteri dia pun dah tak ada, suami saya pun dah tak ada, jadi kita orang dah tak ada ikatan, kata dia. Itu kata dia. Akak balik dekat dia, bagi tahu dekat dia, Ustaz Kazim cakap kepala otak ayah cakap. Gatal nak mengorak menantu. Yang saya cerita ni tuan-tuan, bukan saya buat-buat, bukan saya reka. Yang saya cerita ni cerita betul. Cuma nama tu saya tukar. Nama tu saya tukar. Yang saya cakap ni cakap betul. Dia kata bapak mertua dia mengorak dia, dan bapak dia kata sebagai bekas menantu dan dia sebagai bekas mertua boleh kahwin, dah tak ada ingatan. Saya kata tak boleh. Kalau begitu, saya cakap kat dia, akak kena keluar daripada rumah tu. Saya takut nanti akak pun jatuh cinta dengan bapa mertua akak, maka jadi huru-hara nanti. Boleh faham kak? Saya takut akak pun minat kat dia. Dia pun ganteng lagi, jambang pun macam kabis bedi je. Dia akak minat kat dia. Tiap-tiap hari memang tak suka. Bila dah tengok tiap-tiap hari, tiap-tiap hari nampak di mata, okey, rambut botak pun nampak segak, kuah kering pun nampak sadar, boroi pun nampak tegap. Buat tuan-tuan, tua pun nampak muda. Sebab tiap-tiap hari dah duk tengok, rasa cantik pula kan. Jadi jaga. You kini lama tak tengok Ustaz. Zahurin Abdul Razak, cantik bunga sebelah Ustaz. Ini bunga maklum, Syuhaida maklum kasih. Jadi tuan-tuan, siapa-siapa yang nak letakkan bunga tu, boleh hantar gambar. Boleh hantar gambar pula, boleh hantar bunga. Ni macam maklum ni dia bagi bunga emas. Bunga emas dia bagi tuan-tuan. Bunga emas yang kau berikan. Jadi kalau tuan-tuan nak, saya letakkan di atas meja saya waktu saya buat bersiaran FB live ni. Tuan-tuan hantar-hantarlah kat saya. Boleh. InsyaAllah nak suruh saya pakai kopiah ke, hantarlah kopiah. Nak suruh saya pakai songkok, hantarlah songkok saiznya 22.5 ataupun 22.34 ataupun lebih mudah 22 3 suku. 22 suku. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kalau nak suruh saya pakai baju pun, hantarkan baju pada saya. Saya pakai baju tuan-tuan. Ataupun kalau tuan-tuan nak supaya saya masukkan gambar laptop tuan-tuan pada saya pun, hantarlah laptop pada saya pun, saya akan bacakan laptop. Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi tuan-tuan, dalam cerita bapa mertua mengorak menantu ni, ada tak? Ada tuan-tuan. Haram perbuatannya. Tetapi kalau bapa mertua itu bukannya bapa kandung si suami, bukan bapa kandung, bapa tiri si suami. Suami mati, suami tu mati, tinggallah janda dengan bapa tiri arwah suami. Jaga-jaga kak, batal semayang dia dengan akak sebab dia bukan bapa mertua. Dia boleh kahwin dengan akak. Di situ ya tuan-tuan kena lihat. Fitrah Ahmad, yang menantu pun janganlah nak buat kerja. Umur Atiyah Ustaz, ya, panjang Z dia Ustaz. Saya pun jawablah, ya. Baik tuan-tuan yang saya hormati, boleh faham ya? Jadi saya nak cerita tu, nak bagi tuan-tuan faham, nak bagi jelas benar-benar tuan-tuan, takut keliru. Okey Ustaz, suami saya meninggal, tinggal bapa mertua dengan mak mertua saya. Mamu MK Hasni, bapa mertua pun tergugat Ustaz. Tahu tak apa, dia tengok menantu tu pula muda lagi pula, duk pakai pula seluar ketat, baju ketat lah rumah, dah tergoda iman ni orang tua tu. Berhati-hati tuan-tuan, anda mampu mengubahnya. Baik Ustaz, suami saya meninggal, dia
meninggalkan mak dia dan bapak dia, merangkap mak mertua saya dan bapak mertua saya. Soalan saya, adakah saya wajib memelihara mak mertua saya atau bapak mertua saya? Adakah wajib pada saya yang bekas menantu ni? Tak wajib. Katalah akak dah habis edah 4 bulan 10 hari, 6 bulan mati suami, akak kahwin lain. Akak kahwin lain. Akak ikut suami akak yang baru ni pindah ke Sabah, duduk di Tawau. Boleh bah kalau kau pindah ke Tawau no. Adakah akak kena kirim duit pada mak mertua? Tak lah. Adakah akak kena pergi tengok ziarah sebulan sekali mak mertua, bekas mak mertua, bekas pak mertua? Tak lah. Kalaulah macam tu teruklah tuan-tuan oi. Saya dah cakap pada tuan-tuan dulu, ada pelakon yang kahwin cerai 16 kali. Berapa puluh pak mertua dia ada. Ada pelakon perempuan tuan-tuan, dia menikah 5 kali. Maknanya dia ada 10 mertua. Tak ke mampus dia tuan-tuan nak jaga 10-10 tu. Sebab tu saya berkali-kali saya cakap, jangan disamakan kedudukan mak kandung dengan mak mertua. Mak kandung, bapak kandung ni sampai kemati kita kena jaga. Tapi mak mertua bukan macam tu. Sebab ada orang kata sama je, macam mana kedudukan mak kandung macam tu kedudukan mak mertua. Eleng kau, pandai-pandai kau sama kan. Aduh, pergi betul kau. Buatnya kita menikah lain. Itu siapa tu? Itu mak mertua tinggal. Engkau tak bagi nafkah pada dia ke? Tak ada, bagi dosa engkau tau. Engkau tu menantu dia. Aku bekas menantu dia, tak ada kena-mengena dah. Cuma aku tak boleh kahwin dengan dia. Aku tak dapat pun harta pusaka dia. Jadi kadang-kadang kita ni setengah ni. Ustaz, kalau bapak tiri dengan anak tiri perempuan macam mana? Bapak tiri dengan anak tiri taklah batal, sebab kita dah kahwin dengan mak dia. Ni dah ulang-ulang banyak kali dah. Mana-mana perempuan, saya ni kahwin dengan mana-mana perempuan. Mastura, masturi, masturu, banyak betul isteri saya. Mana-mana anak dia orang ni dengan saya, semua saya tak boleh kahwin. Kalau saya kahwin dengan janda-janda tu, mastura janda, masturi janda, mastora pun janda, dan mereka ni semua ada anak janda dengan suami dulu dia orang, maka anak-anak dia orang tu anak tiri saya, sebab mereka dapat dengan suami lain. Kalau dapat dengan saya, anak kandung saya, tapi mereka tu janda, dah dapat anak, ada anak janda anak 5, ada janda anak 4, maka anak-anak dia tu adalah anak tiri saya. Dengan sebab saya kahwin dengan mak-mak dia orang, maka budak-budak tadi, anak-anak tadi adalah anak tiri saya yang saya tak boleh berkahwin dengan mereka sampai bila-bila. Okey, baik, kita tengok sikit soalan-soalan. Ingat tu songkok ustaz saiz 22.5. List Anwar. Okey, tuan-tuan janganlah banyak sangat, laju sangat soalan. Saya kadang-kadang tak dapat nak jawab. Laju naik ke atas. Salam, pak mertua dengan menantu tak batal wuduk ke? Pak mertua dengan menantu nak batal pasal apa? Tak boleh kahwin, tak batal, melainkan pak mertua tiri. Boleh bah disebut di sini. Boleh bah kalau kau lawak lah Ustaz Fitrah Ahmad, minta maaf. Siapa lagi kita tengok siapa yang kena. Kita tengok siapa yang kena. Okey, macam mana pula kalau bekas mak tiri boleh ke nikah dengan anak arwah suami? Mohon penceraian. Macam mana pula kalau bekas mak tiri boleh ke kahwin dengan anak arwah? Itu mak tiri. Mana boleh kahwin dengan mak tiri? Bekas isteri bapak kita, itu mak tiri tak boleh lah. Ni hak cerita, ni menantu dia, suami dia. Saya dah cakap tadi, mana-mana yang kahwin dengan bapak kita, mana-mana perempuan yang kahwin dengan bapak kita, mana-mana lelaki yang berkahwin dengan mak kita,
mereka itu ialah mak dan bapa tiri kita, tak batal air semayang. Okey, baik. InsyaAllah Nur Hayati Zaid, InsyaAllah lagi ada soalan lagi? Tak ada soalan? Baik, kalau tak ada soalan kita sambung lagi. Yang kedua, jadi bapak-bapak mertua jangan duk gatal mengorak menantu pula. Mentang-mentang menantu tu dah janda, anak kita dah mati, kita duk pujuk dia pula. Patah tumbuh hilang berganti. Kalau suamimu sudah tidak ada, bapa sanggup menjadi gantinya. Aku terajar dengan orang tua ni kan, ada hati nak ngorak menantu. Itu menantu kamu, bekas isteri anak, mana boleh kahwin dengan dia. Ini siap nyanyi pula pergi mengorak menantu. Allah, sejak bertemu Dinda, rasanya pendek waktu mayang. Masa sejam rasa hanya seketika, sedikit tak puas hati kanda. Ini menyanyi lagu lama. Bapa mentua kan orang lama, dia pun menyanyi lagu lama. Bersiul kumbang di taman, dengar bisikan air mengalir, pawana pun membelai nyaman. Okey, tuan-tuan, cukup. Kan marah pula. Ustaz, saya dari Singapura. Macam mana nak beri sumbangan? Sebab saya dah PM tapi no reply. Tu, ada nombor akaun dekat saya tu, Kak. CIMB pun ada, Maybank pun ada. Akak masuk saja duit dalam tu, nanti akak WhatsApp kepada kita, pada Puan Zainab binti Mak Junid. Masuk dan kita akan hantar resit. Bagitahu lah nak sumbangan ke, nak wakaf ke, bagitahu. InsyaAllah akaunnya ada di situ. Okey, akaunnya, nombor akaun CIMB pun ada, Maybank pun ada. Sila tengok di situ depan saya tu. Baik, cucu dengan atuk tiri boleh salam ke Ustaz? Atuk tiri kita mana boleh kita kahwin dengan atuk dia tu bapa. Dia tu atuk tiri kita. Atuk tiri kita. Dia kahwin dengan opah. Takkan suami opah kita boleh kahwin. Tu suami opah kita, tak bolehlah kita kahwin. Suami opah, maknanya dia datuk tiri, tak batal air semayang dengan kita. Yang batal siapa? Ni suami kita ni dengan opah tiri kita. Ataupun isteri kita dengan datuk tiri kita. Isteri kita atau suami kita. Kita dengan opah tiri, datuk tiri, no problem. Macam pak tiri jugalah. Boleh faham tak? Baik. Okey. Kita masuk lagi. Yang kedua, yang seterusnya. Dan janganlah kamu mengumpulkan dua saudara perempuan. Tak boleh dimadukan dua saudara perempuan. Mula-mula saya menikah dengan kakak dia. Saya menikah dengan kakak dia. Kakak dia nama apa? Kakak dia nama nak buat apa pula nama ni tuan-tuan? Kan marah pula. Kan marah pula. Ustaz, boleh ke anak tiri mendedahkan aurat dia? Aurat dia daripada mana ke mana tu? Jadi ada yang mengatakan daripada pusat sampai ke lutut dia. Okey, ada yang mengatakan daripada dada. Maknanya yang menggairahkan dia. Okey, aurat pak tiri dengan anak tiri dia. Jadi setakat nak rambut, tengkuk, lengan ni tak ada apalah. Okey, aurat. Baik, kemudian tak boleh dimadukan di antara adik kakak jadi madu kita. Tak boleh. Kita kahwin dengan kakak, nama dia apa, nama Sabariah. Sabariah binti apa? Sabariah binti Siddiq Segaraga. Kita menikah 2 tahun. Tengok-tengok adik Sabariah baru balik daripada luar negara. Nama dia pula Jalilah pula, Jamaliah pula. Saya pula berkenan dengan Jamaliah. Saya kata dekat isteri Sabariah, aku nak kahwin dengan adik engkau.
Tak boleh. Dia dipanggil mahram sementara. Tak boleh kahwin sekarang. Nama dia. Tapi boleh kahwin next time. Macam mana next time tu Ustaz? Next time ini kalau isteri pertama mati. Contohnya, Sabariah tu mati tercekik biji durian. Mati Sabariah, menangis suami. Sabariah, kenapa kau tinggalkan abang Sabariah? Sabariah. Adik dia Jamaliah mai pujuk abang, sabarlah. Sabariah, sabar. Sabariah, sabarlah abang. Sabariah. Lalah mata duk tengok pula. Terbuka mata macam ni tuan-tuan. Duk tengok pula isteri nombor 2. Apa nama? Adik dia, Jamaliah. Dah tak sebut Sabariah dah. Jamaliah. Sudah tuan-tuan. Dia mengorak pula adik ipar dia. Sabariah sudah meninggal. Jamaliah, boleh tak kau ganti? Boleh tak engkau ganti tempat kakak engkau sebagai permaisuri hatiku? Terpulanglah. Kalau sudah dipaksa, apa boleh dibuat? Tak ada paksa pun. Dia cuma tanya, boleh tak kau gantikan tempat kakak engkau sebagai isteri abang? Kalau abang sudi, kecil tapak tangan, nyiru saya tadahkan. Tuan-tuan, maka pada masa itu bolehlah berkahwin dia dengan adik ipar dia, sebab pada masa itu isteri dia telah meninggal dunia. Isterinya tadi adalah kakak kepada adik ipar tadi, sebab dah mati ataupun dah bercerai. Dah bercerai dengan isteri dia. Dia nak ambil adik isteri dia pula, harus. Tetapi kalau belum bercerai, kalau masih isteri, maka tak boleh kita kahwin dengan adik isteri atau kakak isteri. Sebab apa? Allah sebut di sini, jangan kamu permadukan, jangan kamu kumpulkan dua saudara jadi isteri kamu. Perbuatan itu haram, melainkan yang telah berlaku di zaman dulu-dulu, di zaman jahiliah, belum Islam sampai nak kata apa kan. Sekarang tak boleh buat, tak boleh. Okey Ustaz, tadi Ustaz cakap macam saya ada ipar, saya dengan abang ipar saya tak boleh kahwin. Ya. Sebab apa tak boleh kahwin? Sebab kakak saya masih isteri abang ipar saya. Pandai pun. Sebab kakak saya masih isteri abang ipar saya, so saya tak boleh kahwin lah sekarang dengan abang ipar saya kan. Okey, ya. Kalau tak boleh kahwin sekarang, boleh tak saya bersalam dengan abang ipar saya sekarang? Tak boleh salam. Tadi Ustaz cakap tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin sementara. Yang boleh bersalam tu tak boleh kahwin selama-lama, mu'abbad lama-lama. Yang awak sekarang ni sementara je. Sementara kakak tu masih beristerikan dia. Maknanya saya tak boleh salam lah. Batal air semayang. Maknanya saya tak boleh buka tudung lah. Tak boleh. Kalau buka kain, lagi tak boleh. Oh, kena ada kamu ni. Tampar kamu kan. Aduh. Tak boleh lah. Maknanya tak boleh lah pakai seluar pendek, tengok TV dengan abang ipar. Tak boleh. Tapi saya tak boleh kahwin dengan dia. Memang tak boleh. Sekarang tak boleh kahwin. Tapi daripada segi aurat, wajib tutup. Daripada segi bersalam, batal lah semayang. Maknanya tak boleh gurau-gurau, tepuk-tepuk, tanpa-tanpa. Tak boleh. Atau bila bolehnya? Tunggu kahwin dengan dia lah. Bila nak kahwin dengan dia? Tunggu kakak mati. Takkan nak tunggu kakak makan lagi tu, cari lelaki lain, berlambak lagi. Kita sekarang ni tak kekurangan stok lelaki-lelaki kak. Kita ada Bangla, Myanmar, Nepal banyak. Afrika pun ada, mengorak dia orang. Yang kata nak ngorak baipah tu buat apa? Dia tu suami kakak kita. Boleh faham ya? Baik.
Kunang-kunang, itukah yang dia kata dulu Ustaz ganti tika? Salin tika. Bukan ganti tika, salin. Kakak mati, ambil adik. Salin tika je. Kan? Lantai sama juga. Tika je. Dulu tika mengkuang, sekarang tika getah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada lagi soalan. Nuri Zati. Nuri Zati. Baik Nuri Zati. Saya kata tadi Nuriza tadi tuan-tuan. Okey, salin tika biasa disebut Sukhaiza Ika. Jangan kamu permadukan dua saudara kamu. Ni cari Laila, banyak lagi. Salin tika, salin kapet, semuanya ada tuan-tuan. Orang dulu kata ganti tika. Macam tu macam-macam. Lagi ada lagi soalan. Sementara saya tengah baik punya mood ni tuan-tuan. Pasal apa mood baik? Pasal gigi tak sakit. Alhamdulillah. Kalau saya sakit tuan-tuan, diam kan. Kalau mood tu baik, lancar lah sikit gigi kan. Lama saya sikit gigi ni tuan. Baik, ramai lagi anak dara kat Malaysia ni. Mamu MK Hasni, terima kasih Mamu daripada Pulau Pinang ni Mamu ni. Lagi Norazila, lagi tak ada dah. Kalau tak ada, habislah tuan-tuan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik, kita dah tamat tafsiran daripada surah An-Nisa juzuk yang keempat. InsyaAllah besok kita akan mulakan wal muhsanatu minan nisa ma malakat illa ma malakat aimanukum. Kita akan masuk juzuk yang kelima surah An-Nisa, awal juzuk yang kelima wal muhsanat. Baik, kita tukar kitab kita sekarang. Kita tengok pula Bahrul Madhi. Bahrul Madhi jilid yang ke-14, bab masalah wasiat. Kita sampai muka surat 255, masalah 262. Sebelum kita baca Bahrul Madhi bab wasiat, kita tengok dulu kalau ada komen cahaya kasih syurgaku, kelakarlah Siti Salmah, kelakarlah Ustaz Salin tika, mana boleh duk melawak dengan Abang Ipak lebih-lebih. Tahu tak apa, lawak-lawak jadi ikut lain. Jadi ikut lain, tak pasal kan. Duduk serumah Ipa duai boleh ke Ustaz? Kalau dah tak ada rumah lain, buat macam mana? Tapi kenalah jaga aurat, jaga perbatasan, jaga kehormatan. Sebaik-baiknya kita carilah kan, rumah untuk isteri kita, suami kita berasin, supaya isteri rasa selesa, ya, tak ada orang nak mengintai apa semua kan. Kita tak tahu manusia ni tuan-tuan. Baik, Ramona Rom, Ustaz Nur Hafifah nyanyilah sikit. Nur Hafifah nak lagu apa? Bersiul kumbang di taman, dengar bisikan air mengalir, pewarna pun membelai nyaman, agaknya bergurau menyindir. Bersiul kumbang di taman, dengar bisikan air mengalir, pewarna pun membelai nyaman, agaknya bergurau menyindir. Okey, ada yang dengar FB kita ni sampai naik motor tuan-tuan, dia sebut tu sampai naik motor dengar FB kita. Dahsyat tu, naik motor berhati-hatilah di jalan raya ya. Nasriah Khalid, gigi sakit Ustaz jadi rimau. Okey, Emilia Natasha, thank you Ustaz for the knowledge. Dah hilang. Baik, masalah 262, orang kaya dan orang yang fakir, mana yang afdal? Mana yang afdal, kaya ke miskin? Baik, kita baca. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Muslim, dan telah mengambil dalil hadis dalam masalah 260 oleh setengah-tengah ulama, mengatakan bahawa lebih afdal orang kaya daripada orang-orang yang fakir dan miskin. Mana yang lebih utama?
yang kaya atau yang miskin. Maka setengah ulama mengatakan yang paling afdal, yang lebih afdal ialah kaya. Tumpah ustaz, tumpah. Tahu tak apa tuan-tuan, orang kaya lagi afdal. Kenapa? Kerana orang kaya itu apabila ia bersyukur, maka berganda-gandalah amalan yang boleh dibuatnya waktu dia hidup sampai dia mati. Sebab ada orang kata pada saya, dia kata, ustaz, duit mana boleh bawa mati, harta mana boleh bawa mati. Saya cakap, memanglah. Kalau kita bawa duit dalam kubur, orang gali kubur kita. Tuan-tuan ada barang emas banyak-banyak, bawa tanam dalam keranda sekali, malam tu bergotong royong lah orang gali kubur nak curi duit kita. Sebab tu kita tak bawa duit, tetapi kita bawa amalan. Dan salah satu amalannya ialah berkaitan dengan harta. Maknanya harta tu boleh dibawa selepas mati dengan sedekah. Harta tu sedekah tak? Sedekah lah. Dengan sebab kita sedekah, bawa dalam kubur sedekah tu, amalan tu. Jadi siapa yang kata tak bawa dalam kubur? Yang tak bawa dalam kubur, harta engkau tu dalam dunia ni kau tak bawa, tak sedekah, tak wakaf, tak zakat, tak hibah, yang tu yang tak bawa, tinggal dalam dunia. Tapi yang kita sedekah, wakaf, dibawa dalam kubur. Sebab tu saya bila semalam kita kebumikan, kita uruskan jenazah Haji Husin, saya rasa puas tuan-tuan. Walaupun pukul 1.30, 1.40 saya uruskan jenazah dia. 1.40 pagi datang bersihkan dewan, datang mop dewan, angkat meja, buat keluar katil, cuci tempat mandi mayat, usung barang, usung macam-macam tuan-tuan, nak buat persiapan. Angkat jenazah dia pukul 3 pagi tuan-tuan, pergi angkat, letak dalam dewan. Uruskan makan minum keluarga si mati, letakkan dalam bilik dia orang untuk berehat. Saya rasa puas. Tak ada saya mengungut, letih lah, penat lah tuan-tuan. Tak ada letih. Sebab apa? Sebab saya bersyukur saya telah menjalankan amanah dan tugas yang orang wakilkan pada saya, orang untuk buatkan tempat pengurusan jenazah. Syukur pada Allah. Puas hati saya tuan-tuan bila tengok tempat mandi mayat digunakan, bilik mandi mayat digunakan. Saya rasa puas. Maksudnya ialah pahala dapat kepada orang yang menyumbang. Dan di antara orang yang menyumbang tu tuan-tuan ialah Allahyarham Haji Husin. Saya pergi rumah dia, saya buat bacaan Al-Quran untuk rawatan kanser dia. Sebelum saya balik tu tuan-tuan, ustaz dah tak pakai spek ke? Pakai. Pakai. Tuan-tuan, kalau pakai kelabu, kalau saya tak pakai terang, baik susah pakai. Terang tuan. Jadi dia kata dekat isteri dia, pergilah bagi sumbangan. Kok dia nak pakai tempat tu. Betul tuan-tuan, dia orang yang pertama pakai. Jadi siapa yang berwakaf, yang menyumbang, pahala dia sampai. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita tak ada harta, tuan-tuan nak sumbang apa? Sebab itu dalam kitab ni disebut, orang kaya tu kalau dia bersyukur, macam-macam pahala dia akan dapat dengan harta dia tadi. Salah satunya ialah dia berwakaf, sehinggalah apabila dia mati dengan meninggalkan harta yang halal, kemudiannya harta itu dipindahkan kepada waris.
nescaya mendapat pahala ia dengan sebab hartanya tadi dipindahkan kepada warisnya, maka menjadilah warisnya tadi berkelapangan hati dan dapat kesenangan dengan menanggung anak isterinya si waris pula, maka dapatlah pahala kepada si mati yang meninggalkan harta tadi, walaupun harta tu dia tak sedekah. Dia sedekah ada lah, bahagian dia wakaf tu dah ada dah, tapi dia tinggalkan rumah, dia tinggalkan bendang sawah, dia tinggalkan kereta. Lepas sahaja dia mati, anak-anak dia bahagi pusaka. Yang sulung dapat rumah, yang sulung nama apa? Abdul Wahab. Segala harta ayah dah, segala kelang-kelang, factory kakanda yang punya. Maka dapatlah pahala pada siapa? Pada arwah ayahnya. Sebab ayah dia meninggalkan harta yang menyenangkan anak-anak dia duduk. Jadi akak-akak, abang-abang, jangan kata bila kita mati meninggalkan pusaka kepada anak-anak kita tak dapat pahala. Salah tu. Anak naik kereta, anak ambil hasil ladang sawit, anak mengusahakan sawah ladang, anak mengusahakan bendang, anak kita dapat duduk di rumah yang kita beli, maka kita yang mati ni pun dapat pahala. Jadi jangan kita cakap harta ni tak bawa mati. Jangan cakap harta tu bawa mati, ya, dengan kebajikan tadi. Allah Ta'ala sebut benda-benda ini dalam Quran, ya, tentang pusaka, tentang pembahagian pusaka. Kalaulah tak ada kena-mengena tuan-tuan, takkan Allah nak sebut pusaka. Nabi SAW bersabda, wa innaka la tunfiqa nafaqatan illa ujirta fiha hatta luqmata tarfa'uha ila fimra'atika. Cuba tengok tu. Cuba tengok. Dan bahawasanya engkau tiada memberi nafkah akan satu nafkah melainkan diberikan pahala akan dikau padanya, hingga satu suap yang diangkat kepada dia ke mulut isterimu mendapat satu pahala. Subhanallah. Satu suap yang isteri suap ke mulut isteri, suami dapat pahala. Hui, banyaknya pahala suami kalau isteri kuat makan. Untung abang-abang nanti cari isteri kuat makan. Sak-sak makan, sak-sak makan. Pantang jumpa, asyik jumpa makan, asyik makan jumpa. Rugi kita kurang pahala kalau isteri asyik diet je. Asyik tak nak makan je, nak slim. Biarlah isteri kuat makan. Kejap nasi 4 pinggan, kejap nasi Arab, kejap nasi Pakistan. Banyak benar jenis nasinya. Bayangkan itu baru nasi. Belum lagi air, belum lagi kopi, belum lagi baju, belum lagi tudung, belum lagi kereta untuk kemudahan isteri. Berapa banyak pahala yang dapat kepada suami. Itu baru satu isteri. Bayangkan kalau dia di 4 isteri, banyaknya pahala. Jangan marah, saya buat percontohan. Kan marah saya pula. Okey. Jangan marah, tuan-tuan. Baik. Nafkahkan harta pada jalan kebaikan. Kata Imam Nawawi, pada hadis ini menunjukkan sunat menafkahkan harta kepada jalan kebajikan. Itu yang saya rasa satu, bukan saya rasa beban tuan-tuan. Saya tak rasa beban, tapi saya merasakan itu satu amanah yang Allah bagi pada saya untuk menjalankan kerja-kerja berkebajikan. Ada saja tuan-tuan orang dia dihantar pada kita, kadang dihantar makan. Tugas saya mengedarkan makan pada warga pondok. Kadang dihantar baju, saya pun hantarlah baju, tapi baju-baju yang dihantar tu saya kena tapis dulu. Kadang-kadang baju yang dah tak pakai, buruk gila dah, bagi ke orang. Saya pun tak gamak nak bagi kan.
baju tu tah zaman Tok Kaduk mana tak tahu, dengan bau hapak dia, dengan lipas dalam tu, aduh. Jadi saya cadangkan pada tuan-tuan, kalau nak bagi baju terpakai, bagilah baju, saya terima, tapi bagilah baju yang boleh dipakai lagi dan tergamak kami nak pakai. Janganlah bagi seluar kotor, seluar buruk. Sian kat kami tuan-tuan. Baik. Jadi bila orang bagi benda-benda macam itu, cabaran pada saya ialah nak menguruskan kepercayaan orang. Nak uruskan. Sebab tu saya buat yang terbaik. Buat yang terbaik, surau yang terbaik, senang orang belajar. Kelas yang terbaik. Cuma dah kelas yang terbaik, tak ada kelas pula, PKP pula. Aduh, macam mana? Itu masalah menu saya. Ustaz dah ngopi belum? Belum. Lepas ni baru nak ngopi, nak ngetih tuan-tuan. Tumpah saya ni, belum makan lagi. Untuk tuan-tuan saya balun awal-awal ni, ceramah dulu. Lepas ni baru saya makan. Baik, maka apabila seseorang itu ada benda yang boleh disedekahkan, maka bersedekahlah. Dan jika ada barang atau wang yang boleh buat menolong kesusahan saudara mara dan sesama Islam, tolonglah. Alhamdulillah tuan-tuan yang saya hormati, di Al-Barakah sekarang kita dirikan solat Jumaat, dan insya-Allah minggu ni kalau umur panjang, sihat tu badan, giliran saya pula untuk baca khutbah. Jadi yang mana yang dekat-dekat, yang mana yang dekat-dekat dengan Al-Barakah tu, bolehlah datang semayang di tempat kami. Tetapi yang menariknya tuan-tuan, setiap kali habis semayang, ada saja orang sedekah. Minggu lepas tak silap saya, dibaginya nasi campur dengan kuih, campur dengan air. Minggu sebelum daripada itu orang bagi keropok. Minggu ni tak tahu pula tak apa dia bagi. Lembu lemaknya. Harimau menangis. Daging menangis ke harimau menangis tuan? Harimau teriak. Jadi alhamdulillah, ada saja rezeki untuk orang sembahyang Jumaat. Jadi mudah-mudahan hari Jumaat nanti adalah lagi rezeki, dan giliran saya pula akan jadi imam nanti insya-Allah. Mudah-mudahan sihat. Dia tuan-tuan boleh datang lah nak sembahyang tempat saya kan. Selalu tempat kita ni tertutup untuk orang luar, tapi hari Jumaat ni kita buka untuk sama-sama mendirikan fardu Jumaat. Baik. Dan apa juga kebajikan yang diharuskan oleh syarak membantunya dan nafkahkannya dengan harta, buatlah dan kerjakanlah, maka semuanya itu dapat pahala seperti mana disabdakan oleh Nabi SAW. Maka semuanya itu berpahala sehinggalah satu suap yang diangkat akan dia dan diberikan kepada isteri pun dapat pahala. Apatah lagi tuan-tuan, kebajikan yang lebih besar daripada itu. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, besok kita akan baca lagi tajuk niat ketika nak melakukan kebaikan. Baik, sekadar itu saja tuan-tuan perkongsian kita pada hari ini. Kita jumpa insya-Allah malam nanti. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.